Assalamualaikum, kami dari kumpulan Indah Machinery. Hari ini kami akan membentangkan tentang projek 1. Dan ini adalah nama ahli kumpulan kami. Yang pertama, Azifah Izzi bin Azman, iaitu saya sendiri. Yang kedua, Quratusnisha binti Ismail. Yang ketiga, Muhammad Izwa Irfan bin Izhari. Dan yang terakhir, Muhammad Daniel bin Mazni Faizal. Okay, kita mulakan dengan pengenalan. Apakah itu penyelenggaraan mesin? Penyelenggaraan mesin ialah cara aset mekanikal dalam kemudahan disimpan dalam keadaan berfungsi. Penyelenggaraan terbagi kepada 3, iaitu pertama, penyelenggaraan pencegahan, kedua, penyelenggaraan pembetulan, dan yang ketiga, penyelenggaraan ramalan. Seterusnya, perkhidmatan penyelenggaraan mesin biasanya dilakukan oleh juruteknik penyelenggaraan dan disokong oleh data daripada kawalan mesin, sensor dan antara muka mesin yang membantu menilai bila penyelenggara diperlukan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Daniel bin Mazi Faizal. Saya akan sambung daripada Muhammad Azim Faizi tadi. Seterusnya ialah temuan dalam mengenal pasti keadaan mesin. Yang pertama, sistem bahan penunjuk. Jenis penyelenggaraan yang akan dilakukan ialah ramalan, penjagaan dan pembetulan. Penerangan ialah tugasan mingguan. Tukar minyak penunjuk lama dan kotor kepada minyak penunjuk yang baru. Seterusnya, bersihkan paip penunjuk supaya tidak tersumbat. Yang terakhir ialah melakukan pemeriksaan sistem pam penyejuk untuk memastikan pam penyejuk berfungsi dalam keadaan baik. Seterusnya ialah bindu. Jenis-jenis penyelenggaraan ialah penyelenggaraan pencegahan. Penerangan ialah tugasan mingguan. Yang pertama, bersihkan bahagian belakang cak rahang daripada serpihan bahan kerja supaya cak tidak akan karat. Seterusnya, pastikan jor cak digres untuk mengelakkan cak daripada tersangkut. Seterusnya ialah alat turret dan tailstock. Jenis penyelenggaraan ialah penyelenggaraan pencegahan. Penerangannya ialah tugasan bulanan. Yang pertama, gunakan tekanan udara hos untuk membersihkan serpihan bahan kerja yang dipasang supaya alat turret atau tailstock tidak berkarat. Seterusnya ialah letakkan minyak grease pada alat turret dan tailstock. Itu je daripada saya. Terima kasih. Okey, nama saya Muhammad Izwa Irfan bin Izhari. Saya akan sambung pembentangan slide. Temuan dalam mengenal pasti keadaan mesin. Bahagian chip conveyor. Jenis penyelenggaraan ramalan. Penerangan tugasan bulanan. Pastikan sumber kuasa kawalan chip berfungsi dengan betul. Gambar raja. Seterusnya, bahagian minyak hidrolik. Jenis penyelenggaraan pembetulan. Penerangan tugasan bulanan. Bersihkan kawasan sekitar dipstick, iaitu bahagian muncung air coolant tu keluar. Kedua, isi palam dan penapis hidrolik sebelum menanggalkannya untuk memeriksa atau menukar medali hidrolik. Yang ketiga, pastikan semua bekas cecair tertutup rapat apabila disimpan dan dituangkan. Ini gambar raja. Seterusnya, kotak gear. Jenis penyelenggaraan, ramalan, penerangan, tugasan bulanan. Periksa semua tali pinggang pemacu. Ketegangan sepatutnya betul. Tali pinggang tidak boleh rosak. Kedua, periksa penapis pelinciran kotak. Ia bersihkan jika perlu. Gambar raja. Okey, yang seterusnya, bahagian bekalan kuasa. Jenis penyelenggaraan, ramalan, penerangan, tugasan mingguan. Periksa semua voltan arus terus. Yang kedua, tukar dan periksa kuasa bateri. Jika bateri sudah kurang. Okey, yang terakhir, temuan dalam mengenal pasti keadaan mesin. Bahagian kotak Swiss. Jenis penyelenggaraan ramalan, penerangan, tugasan bulanan. Yang pertama, periksa keadaan papan Swiss beroperasi. Yang kedua, diperiksa setiap 3 hingga 6 bulan dan termasuk tetapan tahunan. So, kotak Swiss ni agak penting juga. Kalau tidak diselenggara, akan menyebabkan kerugian kos pada mesin sangat besar.
pada sesebuah syarikat. Itu saja dari saya. Saya akan paskan kepada Nisha. Terima kasih. Seterusnya adalah jenis mesin yang ada, iaitu mesin larik. Mesin larik digunakan untuk melakukan kerja-kerja dalam kejuruteraan seperti meluas, mengerek dan memotong virus, mengerek, menjalan dan mengilap dan sebagainya. Seterusnya, ia juga memutarkan objek silinder pada alat yang dikawal oleh mesin larik juga digunakan untuk memesin, melincing, tutup, memotong skru, menghadap, boring, dan memasak, masih mengilap. Seterusnya, ini adalah bahagian mesin larik, iaitu alatan hadapan, tiang mata alat, esok lintang, alatan belakang, pemandu, laci penghantar, selah, apron dan landasan. Kedua adalah mesin kisar. Mesin kisar pada asasnya digunakan sebagai menegak atau mendata. Kebanyakan mesin penghilangan dan sistem pucuk motor memacu menjadi serba lengkap. Kelajuan gelandang berubah dan serba bijak kembali. Mesin pengisar juga sama ada menegak atau mendata. Ia digunakan untuk mesin pembukaan untuk sekatan yang boleh digunakan mengundi, mengorek dan mengejar benang dan slot. Dan ini adalah bahagian mesin kisar. Terdapat berbagai bahagian iaitu variable speed control, fluid and lever shifter outcomes seperti mana ada di gambar tersebut. Ketiga adalah mesin geludi. Mesin geludi digunakan untuk membuat lubang gelap dengan menggunakan isi padu logam daripada alat pemotong kerja yang dipanggil. Ia untuk memotong dipegang dan akbar geludi oleh cap yang dimasukkan ke dalam kerja di bahagian sep kemudian ini. Mesin ini boleh melakukan mata sinking, boring, batu boring, spot pressing, milling dan taping. Dan ini adalah bahagian mesin geludi. Pertama adalah tapak dan lurus, meja, bindu budi, penutup takar dan motor. Keempat dalam mesin CNC larik, ia biasa digunakan untuk bahagian pemesinan di mana bahagian diapit dan diputar manakala alat pemotong adalah alat tulis yang dipasang untuk operasi OD, iaitu diameter luar dan ID diameter dalam, paci dan pipe. Seterusnya, pelarik CNC mudah beroperasi pada dua paksi dan alat ini terletak pada kedudukan tetap pada 8 hingga 24 stesen turret. Mesin pelarik CNC adalah seperti mesin pelarik konvensional dan keupayaan, namun ia melakukan proses pengeluaran melalui penggunaan program pelisian. Dan yang ini adalah bahagian mesin larik CNC. Kelima, mesin CNC kisar. Mesin pengisar CNC adalah alat pemotong kendalan mesin yang diprogramkan dan diuruskan oleh sistem kawalan berangkai iaitu CNC untuk mengeluarkan bahan dari bahan kerja dengan tepat. Dan akhir proses mesin ialah bahagian atau produk tertentu yang dicipta menggunakan periksaan reka bentuk membantu komputer CAD, iaitu CAD. Dan yang ini adalah bahagian mesin CNC kisar. Dan rumusan dan huraiannya adalah penyelenggaraan harus dilihat sebagai fungsi ketika yang mesti diutamakan kerana ia tidak kos efektif. Kerja penyedaraan berdasarkan pembaikan kerosakan harus dielakkan. Penyelenggaraan sistematik akan memakan kos pada fasa awal perancangan, tetapi apabila pelanjangan jangka panjang ditimbangkan, ia menjadi lebih kos efektif dan boleh diperhatikan.
Sebelum membuat keputusan sama, ada untuk menggunakan buruh langsung atau mengupah kontraktor, lakukan penilaian yang saksama terhadap keadaan. Sebarang kaedah yang diguna pakai harus memiliki kaedah kos, kualiti masa dan keselesaan tanpa memberi tumpuan kepada perkara di atas. Penyelenggaraan aset adalah tidak mencukupi dan keberkesannya terjejas. Saja dari saya. Sekian, terima kasih.